Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Nur Syazwani Safusyam. Pastinya tahun 2023 ini dilihat sebagai tahun yang mencabar bukan sahaja dari sudut ekonomi, pentadbiran, kesihatan, malah sektor pendidikan juga dilihat mempunyai cabarannya tersendiri. Apatah lagi susulan pasca pandemik COVID-19 yang dilihat memberi tekanan kepada sektor pendidikan. Dan untuk bercakap lanjut berkenaan bagaimana mendepani cabaran sektor pendidikan untuk tahun hadapan, kita bersama dengan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad. Selamat pagi Dr. Anwar, apa khabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, Syazwani. Selamat pagi, Alhamdulillah. Dr. Anwar, pastinya pertama sekali kita nak melihat kepada mendepani cabaran sektor pendidikan ini. Bagaimana sebenarnya kita nak faham apa agaknya cabaran terbesar yang perlu diselesaikan dalam sektor ini untuk tahun hadapan? Baik, terima kasih Syazwani. Yang pertama sekali, kita di tahun 2022 ini sebenarnya masih belum sepenuhnya pulih daripada pandemik COVID-19. Dan kita dapat lihat bagaimana akibat COVID-19 itu ramai anak-anak kita yang berdepan dengan masalah pembelajaran, keciciran pembelajaran dan ramai yang ketinggalan dalam pendidikan mereka. Dan jika kita lihat, kita juga gagal dalam melaksanakan PDPR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dan ini semua telah menyebabkan selepas pandemik ini masuk ke era endemik, kita terpaksa melakukan banyak pemulihan pendidikan untuk memastikan anak-anak kita kembali ke landasan yang sepatutnya. Dan kita dapat lihat juga beberapa perkara telah dilakukan oleh pihak KPM khususnya pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Tetapi masih lagi banyak perkara yang perlu kita kemaskinikan. Sebab itu apabila Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang baru dilantik, YB Fazlina, beliau telah menekankan 7 teras utama kepada pemulihan dan juga perancangan pendidikan untuk tahun 2023. Dan sebagai pemerhati pendidikan, saya gembira dan saya melihat senarai 7 perkara utama itu sebagai satu cabaran baru kepada usaha kita untuk memastikan sistem pendidikan negara kita kembali pulih sepenuhnya. Dan anak-anak kita dapat kembali belajar dengan cara yang terbaik, yang berkualiti dan mereka dapat mendapat pencapaian pendidikan yang sepatutnya mereka dapat seperti sebelum pandemik dahulu. 7 perkara yang telah disenaraikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan YB Fazlina itu pada saya adalah perkara-perkara yang memang sudah menjadi tumpuan sebelum ini, tetapi dengan pernyataan komitmen Yang Berhormat Menteri, kita dapat melihat ada sinar baru pada tahun 2023 kerana beliau secara terus terang menyatakan bahawa beliau akan memastikan 7 perkara yang telah disenaraikan itu akan menjadi realiti, terutamanya berkaitan dengan isu-isu keciciran murid, isu-isu menangani kemiskinan di kalangan murid-murid multidimensi, begitu juga dengan menjaga kebajikan guru dan juga mengenal pasti isu sekolah daif dan menyelesaikan isu sekolah daif. Pada saya ini perkara-perkara yang telah lama diperbincangkan oleh penganalisis dan juga guru-guru di sekolah, dan apabila pernyataan itu diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, saya fikir warga pendidikan khususnya saya melihat sambutan yang cukup baik, dan saya pasti perancangan sedang dilakukan di peringkat KPM bagaimana untuk kita menyusun strategi dan cuba untuk mencapai semua 7 agenda yang telah ditetapkan ini, Syazwani. Ya, Dr. Anwar, selain daripada 7 teras yang telah pun diumumkan oleh Menteri Pendidikan, pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan sektor pendidikan ini, defining quality in education itu juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang mesra, selamat dan juga bersih. Dan banyak juga isu yang dibangkitkan oleh warga pendidik ini adalah isu bilik darjah yang sesak murid. Jadi bagaimana Kementerian Pendidikan ini boleh memperkasa segala aspek tersebut bagi pastinya memberikan environment yang lebih baik kepada kanak-kanak ini? Betul. Sebenarnya dalam sistem pendidikan di negara-negara maju, kita lihat bahawa mereka mempunyai satu ratio yang lebih baik, di mana murid-murid mereka di dalam kelas biasanya antara 20 hingga 25 orang. Dan angka ini juga sebenarnya angka yang telah ditetapkan oleh badan-badan dunia, khususnya OECD. Malah ada saranan daripada pihak OECD supaya murid-murid di dalam sebuah kelas itu kurang daripada 20 orang
untuk memastikan guru mempunyai keupayaan untuk memantau, membimbing dan juga memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Tapi kalau kita lihat sekolah-sekolah kita, khususnya di sekolah bandar, kawasan bandar besar, ada yang mencapai 45 orang murid satu kelas. Boleh kita bayangkan betapa sesaknya kelas tersebut. Dan jika kita lihat pada tahun 2023, bajet yang telah dibentangkan sebelum ini hanya memberikan 5 buah sekolah baru ataupun membina 5 buah sekolah baru sahaja di seluruh negara. Pada saya ini satu angka yang perlu diteliti semula kerana kesesakan murid di dalam bilik darjah ini adalah sesuatu perkara yang menjadi pokok kepada masalah pembelajaran murid. Bayangkan seorang guru, sebab kita tidak ada skim pembantu guru, seorang guru terpaksa menguruskan 45 orang murid di dalam kelas. Mereka perlu melakukan pentafsiran di dalam bilik darjah di mana mereka perlu meneliti, memahati dan juga memastikan semua murid berada di dalam keadaan yang terbaik untuk belajar. Hakikatnya perkara ini tidak boleh dilakukan di dalam satu kelas yang terlalu besar. Jadi antara perkara yang mungkin menjadi isu dalam tahun 2023 adalah bagaimana kita cuba untuk menyelesaikan isu kelas-kelas yang sesak murid sehingga boleh menjejaskan tumpuan, fokus dan juga prestasi pembelajaran murid-murid di dalam kelas-kelas tersebut. Tapi ini adalah isu-isu yang berlaku di kawasan bandar, di bandar besar khususnya, dan tetapi ia bukanlah perkara yang berlaku di kawasan luar bandar ataupun pedalaman. Pedalaman dan luar bandar berhadapan dengan masalah yang lain, iaitu ada sekolah kurang murid, di mana ada sekolah yang mempunyai bilangan 10 murid atau kurang, sedangkan guru-gurunya kadang-kadang lebih ramai daripada murid-murid. Jadi ini juga satu masalah pembaziran ataupun cara kita menguruskan kewangan kerana sekolah kurang murid juga adalah sebuah sekolah yang tidak efisien. Dan satu lagi isu adalah sekolah daif di kawasan pedalaman, sekolah-sekolah yang telah dibina 60-70 tahun yang lalu dan sekolah ini masih beroperasi dalam keadaan yang sangat daif, keadaan prasarana infranya yang tidak memuaskan, dan saya pasti oleh kerana ia sudah menjadi salah satu daripada perkara yang akan diberi penekanan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang baru ini, maka saya percaya isu sekolah daif, isu sekolah kurang murid dan juga isu sekolah sesak akan diberi perhatian yang sewajarnya. Azazwani. Dr. Anwar, dalam kita bercakap berkenaan dengan isu sesak murid, infra yang tidak orang kata cukup, terutamanya di luar bandar, kemudian jumlah murid juga yang padat di kawasan bandar ini, adakah wajar sebenarnya untuk ada satu inisiatif misalnya pembantu guru dilaksanakan secepat mungkin untuk tahun hadapan bagi kita mencapai apa yang ditetapkan, terutamanya melihat kepada 7 teras yang telah pun dibentangkan oleh Kementerian Pendidikan? Ya, sebenarnya pembantu guru ni adalah satu jawatan yang sangat penting sebenarnya apabila kita mula melaksanakan apa yang disebut sebagai pentafsiran di dalam bilik darjah. Jika dulu kita mengamalkan sistem peperiksaan, mungkin jawatan pembantu guru itu adalah satu pilihan. Tetapi apabila kita cuba untuk menggunakan model-model negara maju yang mengamalkan apa yang disebut sebagai pentafsiran bilik darjah ini ataupun classroom assessment ni, salah satu ciri utama yang menjayakan pentafsiran di dalam bilik darjah adalah wujudnya jawatan pembantu guru. Pembantu guru ini akan membantu guru bukan sahaja dari segi pengajaran dan pembelajaran, mereka juga akan membantu guru dari segi perancangan pembelajaran, penyediaan aktiviti dan juga membantu guru dari segi pelaksanaan aktiviti dan juga memasukkan data-data ke dalam sistem-sistem yang telah dibangunkan oleh kementerian. Jadi jika kita lihat jawatan pembantu guru ini pada saya adalah satu jawatan yang perlu diisi dan perlu diwujudkan kerana ia bukan sahaja setakat membantu guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, tetapi jawatan pembantu guru ini akan menjayakan sistem pendidikan kita kerana mereka adalah kaki tangan ataupun jawatan-jawatan yang akan menjayakan sistem penyampaian di dalam sistem pendidikan kita sekarang ini. Kita harap Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan meneliti penjawatan guru-guru ini khususnya di sekolah-sekolah yang mempunyai murid-murid yang terlalu ramai. Jadi sekurang-kurangnya dengan ada jawatan pembantu guru ini, walaupun kelas itu masih mempunyai murid-murid yang ramai, tapi sekurang-kurangnya pembantu guru akan dapat membantu guru-guru melaksanakan pengajaran pembelajaran dan juga
menjalankan pentadbiran yang sewajarnya. Terima kasih, Zulani. Ya, Dr. Anwar, pastinya itu antara salah satu cabaran yang perlu ditangani dalam keadaan segera bagi memastikan kelangsungan murid-murid itu dapat belajar dalam keadaan yang lebih selesa. Tetapi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan cabaran bagi mendepani tahun 2023, isu yang hangat dibincangkan juga ketika ini adalah berkenaan dengan sesi persekolahan yang sama ada mahu dikekalkan pada bulan Mac ataupun dikembalikan kepada bulan Januari. Saya kira pastinya perkara itu hangat dibincangkan ketika ini. Ada pihak yang mahu kekal tetapi ada juga yang mahu dikembalikan kepada Januari. Pada pandangan Dr. Anwar sendiri, wajarkah ia dikembalikan pada bulan Januari atau sebenarnya patutnya kekal sahaja pada bulan Mac seperti yang dilangsungkan ketika ini? Ya, saya fikir kedua-dua pandangan ini mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi kita sudah mendapat perkabaran yang pihak yang berhormat Menteri dan juga KPM sedang meneliti untuk kembali kepada bulan Januari, dan saya fikir itu adalah dari segi keputusan pentadbiran yang juga kita akur dan kita fahami. Tetapi menarik juga jika kita meneliti takwim yang telah dianjakkan ke bulan Mac untuk mengelakkan dua perkara berlaku. Yang pertama sekali adalah banjir, sebab kita tahu banjir adalah pada musim hujung tahun terkujur dan ramai murid-murid kita khususnya kawasan pantai timur berhadapan dengan masalah banjir apabila kita mengadakan sesi persekolahan pada bulan Januari. Itu amalan yang lama. Dan satu lagi perkara adalah apabila kita mengadakan pada bulan Januari, SPM akan jatuh sekitar bulan Oktober, November begitu. Dan masa yang terlalu panjang untuk anak-anak lepasan SPM ini menunggu sehingga untuk masuk ke universiti dan juga ke kolej-kolej sekitar lebih kurang dalam 8 ke 9 bulan. Jadi ada kebaikannya pada bulan Mac itu. Tetapi pada saya bila melihat kepada rasional yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga sebenarnya ramai ibu bapa yang memohon kepada bulan Januari, saya fikir Yang Berhormat Menteri dan juga KPM cuba untuk memberi peluang kepada ibu bapa khususnya memenuhi tuntutan dan juga permintaan daripada ibu bapa. Dan saya fikir itu bukanlah satu perkara yang menjadi masalah untuk kita kembali pada bulan Januari, sebab masyarakat kita ni sudah selesa dengan sesi persekolahan pada bulan Januari. Mereka juga sudah selaraskan dengan cuti-cuti perayaan, begitu juga dengan cuti untuk keluarga dan sebagainya. Jadi pada saya, sama ada bulan Januari ataupun pada bulan Mac, kita pasti KPM akan membuat keputusan yang terbaik yang akan memberi kepentingan utama kepada kebajikan dan juga kesejahteraan murid-murid. Jadi pada saya mengalu-alukan sama ada pada bulan Januari ataupun pada bulan Mac, kerana pada saya kedua-duanya mempunyai kebaikan tersendiri. So, ni. Dr. Anwar, pastinya tetapi ada juga yang menyoalkan, ada beberapa persoalan yang dilontarkan sekiranya kalau bulan Mac ini ada gangguan, mungkin ada gangguan momentum pembelajaran murid jika sesi persekolahan ini dikekalkan pada bulan Mac. Dan juga antara permasalahan lain yang turut diutarakan adalah kalau lakukan bulan Mac ini dari segi pentadbiran dan juga urusan kewangan. Bagaimana kita nak melihat momentum ini dapat dikekalkan sekiranya pada bulan Mac dan bukan lagi pada Januari? Ya, saya fikir banyak juga negara-negara, termasuk juga negara kita, kalau ke universiti itu bulan Ogos kan. Jadi itu adalah dari segi pengubahsuaian dan juga bagaimana kita nak selaraskan. Kalau kita melaksanakan pada bulan Mac, dari segi kewangannya, dari segi kesediaan ataupun maksudnya ibu bapa ataupun murid-murid yang cuba menyesuaikan diri kan, itu pada saya adalah perkara yang secara temporary lah. Tapi apapun seperti yang saya sebut tadi, sama ada bulan Mac ataupun Januari, ia adalah sesuatu yang bersifat pentadbiran. Jika dilihat pada bulan Januari itu lebih ramai ibu bapa yang cenderung untuk memilih bulan Januari, pada saya tidak ada salahnya untuk kita kembali pada bulan Januari sesuai dan selari dengan keperluan ibu bapa. Sebab dalam sistem pendidikan kita ni, kita mempunyai 5 juta murid, kita ada. Jadi pada saya soal takwim sekolah ini adalah sesuai jika kita mendapat pandangan dan juga kita mengambil majoriti pandangan daripada ibu bapa lah khususnya, kerana ia melibatkan perancangan dan juga kesediaan keluarga masing-masing.
Jadi pada saya itu adalah perkara yang teknikal yang boleh diselesaikan oleh KPM. Yang penting pada saya ini dalam urusan takwim ni adalah takwim itu mestilah dimaklumkan lebih awal supaya ibu bapa dapat menyediakan perancangan, perbelanjaan dan sebagainya supaya semua kemudahan, semua keperluan anak-anak dapat dipenuhi lebih awal. Sebab kos cara hidup kita semakin meningkat. Jadi menyediakan seorang anak, dua orang anak, kadang-kadang ada 4 orang anak itu suatu kos yang sangat tinggi. Jadi dengan memaklumkan lebih awal dan dengan cara itu ibu bapa dapat membuat persiapan yang sewajarnya. Jadi mungkin tahun 2023 kita tidak akan berhadapan dengan masalah ini, tapi pada tahun 2024 nanti pemaklumannya mestilah dimaklumkan lebih awal. Sama ada kita akan kembali pada bulan Januari ataupun kita mahu kekal pada bulan Mac. Okey. Kita masih lagi akan bercakap berkenaan dengan mendepani cabaran sektor pendidikan ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Hari ini kita membincangkan topik mendepani cabaran sektor pendidikan dan bersama saya ketika ini adalah pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad. Sebentar tadi banyak yang telah kita bincangkan, terutamanya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi mendepani sektor pendidikan ini. Tetapi Dr. Anwar, antara isu lain yang turut dibangkitkan oleh warga pendidik ini adalah isu PBS, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah. Ada laporan yang mengatakan bahawa kajian berkaitan PT3 ataupun PT3 ini dan juga UPSR akan diteliti semula. Ada pihak yang mahu ia diteruskan dan pastinya ada pihak yang mahukan sebaliknya. Pada pendapat Dr. Anwar sendiri berkenaan dengan perkara ini. Baik, saya suka untuk membandingkan dengan negara-negara, khususnya negara maju dalam melaksanakan pentafsiran kepada murid-murid mereka. Dan kalau kita dapati di negara maju ini kebanyakannya sudah pergi kepada pentafsiran PBS ini ataupun pentafsiran berasaskan sekolah, di mana guru-guru dan juga pihak sekolah diberikan otonomi untuk melaksanakan pentafsiran kepada murid-murid mereka sendiri. Guru-guru diberi kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan pentafsiran dan itu di bawah bidang kuasa pihak sekolah. Kita sebenarnya mahu bergerak ke arah itu apabila kita memasukkan UPSR dan juga PT3 kerana kita percaya bahawa pentafsiran bilik darjah ataupun pentafsiran berasaskan sekolah ini sifatnya itu lebih holistik, lebih menyeluruh. Ia bukan hanya mengukur tahap akademik sahaja, tetapi ia mengukur juga perkara-perkara yang lain termasuk adab, akhlak, keupayaan murid, kemahiran-kemahiran yang lain. Dan kita melihat itu adalah satu perkara yang baik untuk murid-murid kita. Dan di negara-negara yang maju, khususnya negara-negara yang cemerlang dalam sektor pendidikan mereka, kita sudah melihat bagaimana anak-anak murid mereka berjaya dinilai dengan cara begitu dan semakin kemenjadian murid-murid mereka lebih baik. Kerana murid-murid diberikan penekanan tentang akademik, tentang jasmani, tentang akhlak, tentang civic dan sebagainya. Jadi apabila kita sudah memasukkan UPSR dan PT3, kita sebenarnya mesti berusaha dan berazam untuk menjayakan pelaksanaan pentafsiran sekolah ini secara bersungguh-sungguh. Jadi apabila kita ingin kembali kepada cara lama dan juga kaedah-kaedah lama yang semakin ditinggalkan oleh negara maju, kita sebenarnya adalah satu langkah yang ke belakang. Jadi walaupun ramai sebenarnya ibu bapa yang mahu supaya UPSR dan P3 ini dikembalikan, tetapi jika kita memahami tentang konteks pendidikan, matlamat pendidikan, apakah perkara-perkara yang lebih baik untuk anak-anak kita pada masa hadapan, jika itu diterangkan dengan cara lebih jelas kepada masyarakat, saya percaya ramai ibu bapa yang sebenarnya akan melihat pentafsiran sekolah ini sebagai satu pentafsiran yang jauh lebih baik. Cumanya kita mempunyai beberapa isu besar dalam pelaksanaan pentafsiran sekolah ini yang belum kita dapat selesaikan walaupun kita telah melaksanakan pentafsiran sekolah ini sejak 2011, sekitar 10 tahun yang lalu. Antara perkara yang paling sukar diselesaikan dan masih menjadi tanda tanya kepada masyarakat adalah yang pertama sekali adalah untuk melaksanakan pentafsiran bilik darjah,
ada 3-4 prinsip yang penting untuk kita fahami. Yang pertama sekali, bilangan murid dalam bilik darjah tidak boleh terlalu ramai, kerana pentadbiran di dalam bilik darjah ataupun pentadbiran sekolah memerlukan bilangan murid yang munasabah, misalnya 20 orang satu kelas untuk guru-guru membuat pentadbiran mereka. Yang keduanya, pentadbiran sekolah memerlukan guru diberikan kepercayaan dan autonomi sepenuhnya. Maksudnya, pihak yang mengetahui bagaimana pencapaian murid-murid hanyalah pada guru. Sebab itu di negara-negara maju, mereka mewujudkan jawatan guru pembantu. Kerana guru pembantu dan guru kelas adalah dua orang yang akan menentukan tahap-tahap pencapaian murid di dalam kelas masing-masing. Jadi bukan seorang guru, tapi ada dua orang yang akan mengesahkan result ataupun keputusan murid-murid. Jadi yang keduanya adalah empowerment. Guru mesti diberi kepercayaan, guru mesti diberikan autonomi untuk melaksanakan pentadbiran bilik darjah. Yang ketiganya adalah yang juga penting dalam melaksanakan pentadbiran sekolah ini yang belum dilaksanakan di negara kita adalah silibus yang diberikan pada murid tidak boleh terlalu padat, tak boleh terlalu banyak, sebab pentadbiran sekolah ataupun pentadbiran bilik darjah asas kepada pemarkahan itu adalah aktiviti murid. Jadi guru-guru memberikan tahap-tahap penguasaan itu yang disebut sebagai PP dalam sistem kita berdasarkan pada aktiviti-aktiviti murid di dalam bilik darjah. Jadi kalau silibus kita banyak, berat, guru terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus untuk berhadapan dengan ujian akhir tahun misalnya, jadi kurang aktiviti dapat dilaksanakan, murid-murid dalam kelas pula terlalu ramai. Jadi kita tidak dapat melihat, guru tidak dapat melihat prestasi sebenar murid-murid untuk diberikan penilaian dalam pentadbiran bilik darjah. Sebab tu selagi mana kita tidak boleh menyelesaikan isu-isu ini, maka pentadbiran bilik darjah ataupun pentadbiran sekolah akan sentiasa dipertikaikan, diperbincangkan, diperdebatkan oleh ahli masyarakat dan juga guru-guru. Jadi kita mahu supaya pelaksanaan PBD ataupun pentadbiran sekolah ini diperkasakan. Kerana ia adalah satu kaedah yang lebih baik, lebih adil, lebih sesuai untuk generasi masa sekarang. Tetapi dalam melaksanakannya, kita mesti memastikan ia berkesan dengan mematuhi prinsip-prinsip asas pelaksanaan pentadbiran ini. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, Syazwani. Ya, antara cabaran-cabaran yang Dr. Anwar suarakan tersebut, kalau kita nak melihat kepada mendepani cabaran tersebut pada tahun hadapan, adakah mungkin salah satu daripada cabaran itu dapat dilangsaikan seawal tahun depan? Kerana sekiranya satu cabaran itu diselesaikan, maka cabaran-cabaran lain juga dapat dirungkaikan. Pada pendapat Dr. Anwar, adakah ia dapat diselesaikan secepat mungkin? Ya, saya fikir kalau yang berhormat Menteri YB Fazlina dan pasukan pengurusan KPM mempunyai iltizam yang kuat, perkara pertama yang kita boleh bantu dari segi penyelesaiannya adalah melihat semua ataupun kurikulum yang diberikan kepada pihak sekolah. Silibus ini antara perkara besar yang mesti kita selesaikan segera. Kerana yang pertamanya kita sudah sampai kepada kitaran akhir untuk pelaksanaan KKSSR dan juga KSSM ini, maka kita boleh menyediakan silibus baru pada tahun hadapan. Dan silibus baru ini mesti disesuaikan dengan pentadbiran bilik darjah. Kerana silibus yang kita gunakan sehingga kini dibina atas dasar untuk tujuan peperiksaan, bukan untuk pentadbiran bilik darjah sepenuhnya. Jadi apabila pada tahun 2021, kita memasukkan UPSR dan juga PT3 dan kita melaksanakan PBD, kita sebenarnya memerlukan satu silibus yang lebih baru, yang lebih fleksibel, yang lebih ringan dari segi beratnya itu lebih ringan, supaya guru-guru dapat melakukan aktiviti yang banyak di dalam kelas dan dengan itu kita dapat menilai dan mentafsir murid dengan lebih baik. Jadi itu perkara pertama, kita kena bina ataupun lakukan perubahan kepada kurikulum dan silibus sukatan pelajaran kita. Yang keduanya yang boleh dilakukan adalah kesediaan untuk memberi autonomi ataupun memberikan pemerkasaan kepada guru-guru untuk melaksanakan PBD sepenuhnya di dalam bilik darjah. Jadi mungkin pihak yang boleh membantu guru adalah kita panggil panitia-panitia ataupun ketua-ketua mata pelajaran di sekolah.
Jadi keputusan-keputusan yang diberikan oleh guru kepada murid adalah di bawah bidang kuasa dan juga autonomi guru-guru. Kerana mereka yang berada dalam kelas, mereka tahu apakah tahap pencapaian murid dan dengan cara itu mereka dapat melakukan intervensi dan sebagainya. Jadi pada saya dua perkara itu boleh kita lakukan segera pada tahun hadapan kerana ia tidak memerlukan kos yang tinggi sebagaimana kita perlu menambah sekolah ataupun menambah bilik darjah disebabkan oleh murid terlalu ramai. Itu mengambil masa yang lebih lama. Tapi seberapa segera yang kita boleh selesaikan isu silibus dan juga isu yang berkaitan dengan memberi keupayaan ataupun empower guru-guru kita untuk melaksanakan pentadbiran bilik darjah dengan lebih baik dan berkesan. Azwani. Baik, Dr. Anwar, kita ada berbaki lagi mungkin lebih kurang 1 minit lagi sebelum kita memasuki tahun baru ini. Mungkin Dr. Anwar ada sepatah ataupun dua kata yang ingin disampaikan melihat kepada harapan untuk memperkasakan lagi sektor pendidikan ini pada tahun hadapan. Baik, terima kasih Zoni. Ya, saya melihat tahun 2021-2022 adalah tahun-tahun yang mencabar bagi sektor pendidikan negara. Sebenarnya kita baru keluar daripada pandemik dan ramai ibu bapa, anak-anak dan guru-guru berada dalam keadaan yang perlu pemulihan dari segi sistem. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, saya rasa itu adalah satu aspek untuk memulihkan semula kekuatan, keyakinan dan juga keupayaan kita dalam sektor pendidikan. Kita doakan supaya Yang Berhormat Menteri Pendidikan dapat melakukan tindakan-tindakan segera kepada usaha untuk memulihkan sistem pendidikan negara dan supaya pada tahun 2023 tidak ada lagi anak-anak yang keciciran pembelajaran, tidak ada lagi anak-anak miskin yang selepas pembelajaran mereka. Komunikasi guru-guru dan juga KPM juga menjadi lebih mesra dan lebih baik. Jadi kita harapkan ukhuwah antara warga KPM, guru-guru, pihak sekolah menjadi lebih mesra dan lebih baik. Jadi harapan saya ini adalah tahun untuk kita memulihkan kembali sistem pendidikan negara kita. Syazwani. Baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM atas ulasan dan juga beberapa idea yang dibentangkan bagi mendepani cabaran sektor pendidikan pada tahun hadapan. Terima kasih sekali lagi Dr. Anwar atas perkongsian itu tadi dan saya kira sekian untuk Pantau Kerajaan Baharu jam ini. Saya Nur Syazwani Safusyam, kita jumpa lagi.